بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurniaan nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita peluang masa pada pagi ini untuk kita bersama-sama berada di dalam kelas hafazan ini setelah kita terhenti kurang lebih 2 bulan sebelum Ramadan yang lalu, hampirlah 2 bulan. Jadi saya kira belum terlambat juga untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan-amalan kita pada Ramadan yang lepas dan dipanjangkan umur kita insya-Allah untuk kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua perempuan yang berada di Subang, yang berada di mana sahaja di sana, terutamanya mereka yang berada di Subang lah, yang berdekatan dengan Masjid Al-Mu'minun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kesihatan kita ini, dapat kita meneruskan lagi kelas-kelas kita, bukan kelas hafazan ini sahaja, kelas-kelas yang lain walaupun masih dalam kekangan PKP, COVID dan sebagainya ini, tetapi peluang anda berada di hadapan komputer, berada di hadapan handset masing-masing, gunakan sebaik mungkin untuk kita terus menimba ilmu, mencari ilmu akhirat kita, bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Pada pagi ini seperti yang saya katakan semalam, kita masih ada berbaki ayat di dalam surah As-Sajdah ini, iaitu pada pertemuan yang terakhir lalu kita berhenti pada ayat 27 kan, ayat 27 yang lalu kan. Jadi ada ayat 28, 29 dan 30. 3 baris sahaja. Sikit saja lagi 3 baris sahaja. Kemudian nanti kita akan sama-sama fikirkan, sama-sama kita bincang surah apa yang akan kita nak hafal pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Mungkin ayatnya tak susah, mungkin ayatnya yang biasa kita dengar, surah yang biasa kita dengar, kita nak sangat hafal. Kita nak sangat hafal. Kita tengok orang hafal, baca tanpa melihat Al-Quran, kita pun nak. Sama nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Jadi untuk 3 ayat baru pagi ini, sama-sama kita mulakan dengan Al-Isti'azah dan Basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 3 ayat ni iaitu ayat 28, 29 dan 30 insya-Allah. Ya. Jadi ingat kumpulan anda jangan terlupa, kumpulan 1 anda ataupun kumpulan 2 ya, jangan terlupa. Saya mulakan dahulu bacaan saya. Perhatikan di sana ya perempuan. Ayat 28. 3 kali yang pertama perhatikan dahulu. 28. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. 28. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. 28.
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Apa maksud dia? Cuba lihat di sana. Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar? Jadi ini masih lagi persoalan ataupun pertanyaan daripada mereka yang menafikan hari kiamat, yang menafikan hari kebangkitan. Jadi wayaqulun, mereka ini siapa dia? Iaitu orang-orang kafir yang berada di Mekah yang tidak percaya tentang adanya hari kiamat, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba lihat perkataan itu perempuan dalam bahasa Arab, wayaqulun, daripada asal kalimah qala kan. Wayaqulun iaitu mereka, ramai ni lah. Maksudnya bukan seorang dua ni. Ramai ni yang tak percaya ni tentang hari kebangkitan tersebut. Yaqulun, mereka berkata. Dan cuba kita lihat pada perkataan yaqulun, Allah gunakan dalam bentuk present tense, iaitu dalam fi'il mudhari'. Mungkin anda pernah dengar. Jadi Allah tidak gunakan perkataan ini dalam fi'il madhi. Allah tidak gunakan dalam past tense. Apa maksud mudhari' ataupun present tense? Mereka ini sentiasa. Maksudnya bukan orang kafir yang hidup pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sahaja yang menentang hari kiamat ni. Jika begitu, jika mereka sahaja yang menentang hari kiamat, Allah takkan gunakan kalimah yaqulun. Allah akan gunakan kalimah waqalu. Waqalu. Tetapi Allah gunakan kalimah yaqulun membawa maksud zaman tu orang kafir, zaman selepas kewafatan Nabi, zaman kita sampai ke hari ini pun orang-orang kafir ini mereka akan sentiasa bercakap mata hazal fathu in kuntum sadiqin. Betul ke bila ada hari kiamat ni? Jadi Allah gunakan kalimah fi'il mudhari' present tense membawa maksud apa dia? Berterusan. Itu point dia. Berterusan mereka akan menafikan dan sengaja buat tanya je. Padahal kalau dijawab pun tetap mereka akan tidak percaya. Mata ini apa dia? Bila. Ya. Al-fathu seperti al-fatihah, iaitu apa dia? Kemenangan. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. In kuntum shadiqin. Baik. Sama-sama kita cuba hafal, insya-Allah ayatnya. Kalimah tidak susah ya, kalimah yang mungkin biasa kita dengar. Mata, al-fathu, haza, in kuntum shadiqin. Jadi kalimah perkataan yang tidaklah begitu asing. Boleh ikut bacaan saya semua? 28. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Silakan. 28. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Baik, perhatikan lagi di sana. 28. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Silakan. 28. Wa yaquluna mata hadzal shadiqin. Saya kira tidaklah perkataan itu susah di sebutan kita itu Baik. Jangan duduk bilik atuk ah. Ya. Ikut lagi bacaan 28. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Silakan. 28. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Baik. Bersedia kumpulan satu sahaja? Kumpulan satu sahaja 28. 28. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin.
Baik, baik. Bersedia. Terima kasih. Kumpulan 2 sahaja. Masih dalam keadaan lihat pada Al-Quran anda. Kumpulan 2 sahaja. 28. 28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik, terima kasih. Lihat lagi di sana. Saya bacakan lagi dan boleh ikut. 28. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Silakan. 28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik. Dan bersedia kumpulan 2 sahaja. 28. 28. 28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kumpulan 1 sahaja. 28. 28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik, insya-Allah. Boleh. Saya baca, lepas ini kita cuba tutup. Perhatikan lagi di sana, saya baca dan baru ikut. 28. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Silakan. 28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik, insya-Allah cuba kita tutup sebentar. InsyaAllah boleh bayangkan, kita cuba dahulu. Lama dah rehat ni kan, cuti kan. Baru nak panas minyak ni. Enjin pun kena panas. Minyak lemak apa semua kan. Baik, tak apa, tahan-tahan. Itulah namanya latihan. Saya baca dan boleh ikut. Kita cuba tutup dahulu sebentar. 28. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Silakan. 28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik, boleh tutup lagi. Kumpulan 1 sahaja ikut saya. 28. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Silakan. 28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik, terima kasih. Kumpulan 2 sahaja ikut saya. 28. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Silakan. 28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik, terima kasih. Cuba bayangkan kan. Kita mungkin sebelum ni saya pernah cakap, tapi kita selepas ini cuba bayangkan begini. Kan tadi saya dah terjemahkan, kita pun dah tengok terjemahan pada Al-Quran masing-masing pada ayat 28 ni kan. Jadi masa kita baca tadi, dalam hafazan ke, masa dalam keadaan melihat tadi, cuba bayangkan orang-orang Arab ni, inilah perkataan yang diorang guna tau. Depan Nabi SAW, depan Nabi dia kata apa dia? Mata hazal fath in kuntum sadiqin. Cuba bayangkan dengan muka mereka tu, lagak mereka, dengan gaya badan mereka yang sombong, yang ego. Bila kan macam tu orang yang sombong kan, kita boleh bayangkan kan. Bila dia rasa dia betul, padahal bukti dah banyak dibawa, dia tetap nak menegakkan benang yang basah. Jadi bila kita membaca ayat seperti ini, inilah keadaan sifat mereka.
seperti apa yang sekarang pun masih berlaku di Palestin, di Gaza terutamanya, walaupun sudah gejatan senjata, tetapi perempuan untuk pengetahuan, semalam dan hari ini masih lagi mereka terutamanya di Baitul Maqdis, di sekitar masjid itu, mereka menangkap orang-orang Islam yang nak solat di sana. Kemudian semalam mereka sengaja dengan kawalan polis mereka, Yahudi di situ, mereka jalan sekeliling di pintu-pintu luar masuk masjid Baitul Maqdis itu, mereka dengan ritual, dengan amalan-amalan mereka, sengaja, lagak sombong mereka. Mata hazal fath in kuntum sadiqin. Inilah yang Nabi SAW hadapi, berhadapan, dan kita pun pada hari ini berhadapan dengan situasi yang sama. Ya, baik. Kita tutup lagi ayat tersebut. Boleh ikut bacaan saya semua sekali. 28. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Silakan. 28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik, terima kasih. Kita buka untuk ayat 29. Saya bacakan dahulu, lihat di sana. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Silakan. Sebentar saya baca dahulu. Lihat lagi. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Ataupun saya berhenti begini, cuba perhatikan lagi. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Ya, begitu. Apa terjemahannya? Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ya, hari kiamat lah, hari kemenangan itu, hari kiamat. Kemenangan bagi siapa? Orang Islam. Kemenangan bagi siapa? Yang beriman tentang hari kiamat. Perempuan, bila sebut pasal hari kiamat ni, saya biasa akan membawa kita pergi pada ayat yang berada di awal surah Al-Baqarah, iaitu pada ayat yang ketiga surah Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat itu membawa maksud apa dia? Iaitu orang yang hudan lil muttaqin, orang yang mendapat hidayah. Ayat yang sebelumnya itu kan zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, orang yang mendapat hidayah pertamanya dia kena beriman dengan perkara yang gaib. Allah bukan kata orang yang dapat hidayah itu banyak bagi sumbang Ramadan yang lepas. Allah bukan kata orang yang dapat hidayah itu dia banyak sumbang sekarang ni dekat Palestin, yang banyak buat amal kebajikan sekarang. Tak, Allah kata orang yang benar-benar mendapat hidayah yang pertama sekali, perkara yang paling basic, iaitu beriman dengan perkara yang gaib. Kemudian baru Allah kata yang mendirikan solat. Kemudian baru Allah kata mimma razaqnahum yunfiqun, yang infak hartanya ke jalan Allah. Jadi kalau isu nak beriman dengan hari kiamat pun tak selesai, no point. Tak ada makna banyaknya solat, tak ada makna banyaknya memberi sedekah. Sebab apa dia? Sebab orang yang beriman dengan perkara yang gaib, adanya hari pembalasan di alam barzakh, adanya nanti yaumil qiyamah, secara automatik dia akan jadi orang yang boleh jaga solat. Secara automatik dia akan jadi orang yang suka membantu orang lain. Jadi itu yang biasa saya bawa. Kalau ada cerita pasal hari kiamat, kita akan pergi pada ayat tersebut, allazina yu'minuna bil ghaib. Baik. Cuba kita tengok, bawa dia dekat ibu. Cuba tengok ayat tersebut. Kul, katakan.
Ya. Kul, katakan wahai Muhammad, yaumal fathi, hari kemenangan. Hari kemenangan tu lah hari kiamat. Tidak lagi bermanfaat, yang la yanfa'u, tak langsung manfaat. Untuk siapa? Bagi siapa tak manfaat? Orang-orang yang kafir. Ya. Apa yang tak manfaat? Keimanan mereka tak ada manfaat. Kenapa Allah sebut dah tak ada manfaat keimanan mereka? Seperti Fir'aun. Cuba tengok dalam surah Yunus. Fir'aun kan, ketika mana laut di kiri kanan dia nak mula menutup dia kan. Kan mula terbuka. Dia nampak Nabi Musa dan Bani Israel jalan. Dia pun kata apa? Kita lagi kuat banding tentera Musa. Kita boleh ikutlah. Mereka pun ikut Fir'aun dengan angkuh bongkak dia kan, ego dia. Bila pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa sudah berada lepas di sana, mereka yang Fir'aun ini masih berada di tengah laut, tiba-tiba saat itu melihat kanan dan kiri laut semakin kecil. Baru dia kata apa dia? Wa ana minal muslimin. Sekarang aku nak beriman. Dah dengan Tuhan Musa. terlambat. Jadi kalau itu Fir'aun di atas dunia pun Allah kata dah terlambat, apatah lagi ayat sekarang 29 berada di yaumil qiyamah baru nak beriman, jauh terlambat nampaknya. Kenapa mereka baru nak beriman? Kerana di hadapan itu dalam ayat yang lain Allah sebut orang kafir nanti hari kiamat mereka dengar ngauman suara api marak yang menyala-nyala neraka jahanam. Ketika itu pun mereka dengar jeritan orang yang diazab dalam neraka itu, masa itu mereka baru beriman. Sudah terlambat, jauh terlambat berbanding Fir'aun yang nak beriman di atas dunia. Itu pun Allah tak terima, apatah lagi di yaumil qiyamah. Jadi Allah kata apa di sini? La yanfa'ul ladzina kafaru imanum. Langsung tak ada manfaat keimanan kalian sekarang ini. Wala hum yunzarun, dan tidak ada pula mereka diberi waktu penangguhan. Dah tak ada masa mereka kalau nak minta kami ada sekian jumlah harta, wahai Allah boleh belilah seketika waktu supaya kami beriman. Wala hum yunzarun, tidak ada masa lagi nak tangguh. Tangguh apa dia? Azab sudah sampai. Baik. Boleh ikut bacaan saya ayat 29 itu. 29. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Silakan. 29. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Baik, bagus. Berhenti di situ Imanuhum, berhenti situ. Ikut lagi 29. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Silakan. 29. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum Perhatikan lagi di sana ada yang saya dengar macam tersilap. Ya. Imanuhum. Baik, perhatikan lagi di sana, ikut lagi. 29. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Silakan. 29. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum. Terus. Kumpulan satu sahaja 29. 29. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun.
Baik. Terima kasih. Kumpulan 2 sahaja bersedia. Lihat lagi di sana. Kumpulan 2 sahaja 29. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Baik. Terima kasih. Semua 29. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Cuba bayangkan macam tadi ayat 28 kita dah boleh bayang. Sekarang ayat 29, cuba bayangkan keadaan mereka dah berada di hadapan api neraka. Jadi dikatakan kepada mereka, tak ada manfaat lagi keimanan kalian. Dan penangguhan untuk azab tidak ada lagi. Jadi dikatakan kepada mereka seperti itu. Kenapa? Ketika berada di atas dunia, bukan main mata hazal fat. Bangga, tak percaya dengan hari kiamat tersebut. Baik, kumpulan 1 sahaja boleh ikut bacaan saya. Lihat lagi di sana. Kumpulan 1 sahaja. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Silakan. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Baik, kumpulan 2 sahaja. Boleh ikut saya. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Silakan. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, lihat lagi di sana, saya baca dan semua boleh ikut. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Silakan. 29. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Okey, baik. Cuba kita tutup sekejap, insya-Allah. Sebentar. Ada lah tu, Pila ambil kek dalam. Kek ada dalam. Kita tutup. Baik, saya baca dan ikut. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Silakan. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Boleh insya-Allah. Tutup lagi. Kumpulan 1 sahaja tutup dulu, ikut saya. Kumpulan 1 saja ikut saya. Tutup dahulu. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Silakan. 29. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Baik, kumpulan 2 sahaja ikut saya.
29. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Silakan. 29. 29. قل يوم يوم الفتح لا ينفع الذين الذين كفروا إيمانهم يوم ولا هم ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Baik, semua ikut saya. 29. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Silakan. 29. 29. Qul yawmal fathi la yanfa'u allazina kafaru imanuhum ولا wala hum yunzarun. Baik, semua dah habis puasa ke atau masih ada lagi yang puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam puasa je saya dengar. Hari ni Isnin Ustaz. Ha. Puasa Isnin pula. Ha? Puasa Oh, ni, masa hari Isnin. puasa Isnin. Ah. Puasa Isnin. Bagus, hebat. Ha. Alhamdulillah. Rajin. I tak puasa Isnin dah. Selamat Adalah dengar suara macam puasa je semua. Betul lah. Puasa. Puasa Dengar kan? tengah-tengah hari Ustaz lapar pula. Ha. Baik, kalau puasa pada minggu ini Isnin dan Khamis ada sunat Isnin Khamis sambil dengan sunat Syawal tu dan juga puasa sunat putih. Oh, putih bila ya? Oh, tengah putih lah ni. Oh. Putih ni. Tengah putih. Belum. 23 putih. Hari ni banyak bala dia. Ya. Sebab tu kita dalam beribadah kena ada ilmu. Allah bagi 3, kita nak 1. Rugi lah. Betul. So jadi sebab itu masih sebab tu tadi ada yang cakap Isnin hari ni pun dia puasa padahal Syawal punya sunat Syawal pun dia dah habis. Hebat dah tu. Insya-Allah. Baik, kita buka untuk 2 ayat tadi iaitu ayat 28 dan 29 bagi lancarkan lagi 2 ayat itu dalam keadaan melihat di sana. Bersedia? Semua 28. 28. 28. ويقولون متى Baik, bagus. Semua 29. 29. قل قل يوم يوم الفتح لا ينفع ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا ولا هم ينظرون. Baik, cuba kita tutup sebentar. InsyaAllah 2 ayat itu. Boleh? Wa yaquluna mata. Qul yawmal fathi la. Baik, bersedia? Semua 28. 28. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik, hebat. Bagus. Semua 29. 29. كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا أيمانهم ولا Baik, sekejap. Saya macam terdengar ada yang tersilap. Aimanuhum. Bukan aiman, imanuhum. Imanuhum. إيمانهم. Nanti makna berubah tu. Baik. Imanuhum. Sekali lagi yang terakhir, semua 29. 29. ويوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم Baik, terima kasih. Kita buka untuk ayat yang terakhir insya-Allah.
Katam. Khatam pulut Dia nak katam kena tasmik dulu. Ha. Okey, lihat di sana saya baca dahulu 3 kali. 3 kali yang pertama 30. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. 30. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. 30. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad daripada mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Jadi ayat ni Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang terakhir, wahai Muhammad fa'arid anhum, tinggalkanlah mereka, degil sangat. Kan? Yang penting dakwah dah ada, kemudian dah serahkan diri kepada Allah, mereka tetap degil, maka fa'arid anhum, tinggalkan mereka dan tunggulah azab ke atas mereka. Perempuan yang dirahmati Allah, ada ketika kita sebagai orang Islam jangan sedih. Contoh kan, apa yang berlaku sekarang di Palestin. Yang kita tahu, orang Islam ada yang kata, bilalah Allah nak bagi kemenangan lah dekat orang Gaza, orang Palestin ni. Betul tak? Ada yang tanya macam tu kan? Padahal mereka tu dah kecil. Kenapa panjang sangat sengketa peperangan mereka ni? Mereka dah solat, bukan tentera-tentera Al-Qassam tu bukan biasa-biasa. Kan kita pun dekat sini pun kita dah berdoa, kita dah bagi sumbangan. Apa tak nampak kemenangan? Jadi Allah kata apa dia? Wantazir. Sabar banyak. Ada ketika Allah azab mereka ni di atas dunia, kita sempat nampak masa kita hidup. Jika sekiranya masa kita hidup ni kita tak nampak kemenangan yang Allah berikan kepada orang Islam, pasti confirm mereka itu Allah akan azab nanti di hari akhirat. Tugas kita doa dan bantu usaha mana yang kita mampu, dan bukan tugas kita macam kecewa ataupun putus asa bila ni Allah nak bagi pertolongan. Tu bukan tugas kita. Allah akan beri kemenangan kepada orang Islam, itu pasti. Antara tanda-tanda kiamat iaitu akan menang Islam nanti di bumi Anbiya, di sekitar Baitul Maqdis itu. Ya. Baik. Cuba kita tengok di sana. Kita masih lagi nampak perkataan, kalau tadi ayat 29 perkataannya yunzarun wala hum yunzarun. Yunzarun kan? Kalau di sini ayat 30 ni wantazir muntazirun. Yantazir muntazirun. Jadi perkataan itu Allah ulang nak beritahu tentang satu tempoh yang nanti pasti Allah akan buktikan, tunjukkan kepada orang-orang kafir tersebut. Jadi perempuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok perkataan yang mungkin jarang didengar, kalimah fa'arid, mungkin anda rasa jarang didengar perkataan tersebut, fa'arid. Namun perkataan yang lain saya kira tidaklah begitu asing. Ya. Baik, boleh ikut bacaan saya insya-Allah. 30. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Silakan. 30. Baik. Ikut lagi. Lihat di sini baik-baik. 30. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun.
muntazirun. Silakan. 30. 30. أعرض أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Baik. Lancarkan lagi sama-sama. 30. Fa'arid anhum wantazir. Innahum muntazirun. Silakan. 30. 30. أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Baik, ikut lagi. Perhatikan lagi baik-baik di sana. 30. Fa'arid anhum wantazir. Innahum muntazirun. Silakan. 30. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Baik, ambil nafas dahulu. Kumpulan satu saja ikut saya. 30. Fa'arid anhum wantazir. Innahum muntazirun. Silakan. 30. أعرض عنهم وانتظر Baik, bagus. Kumpulan dua sahaja ikut saya. 30. Fa'arid anhum wantazir. Innahum muntazirun. Silakan. 30 30. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Baik, terima kasih. Perhatikan lagi, semua boleh ikut saya. 30. Fa'arid anhum wantazir. Innahum muntazirun. Silakan. 30. 30. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Baik, cuba kita tutup sebentar insya-Allah untuk ayat yang terakhir ini. Saya baca dahulu dan boleh ikut. 30. Fa'arid anhum wantazir. Innahum muntazirun. Silakan. 30. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Baik, insya-Allah kumpulan dua sahaja boleh ikut bacaan saya. Kita cuba tutup lagi. Kumpulan dua sahaja. 30. Fa'arid anhum wantazir. Innahum muntazirun. Silakan. 30. 30. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Baik, tebalkan huruf dha itu bukan kita gunakan huruf zai, salah. Kita guna huruf dha, muntazirun, ya. Baik, terima kasih kumpulan 2. Kumpulan 1 sahaja ikut saya, kita tutup lagi. 30. Fa'arid anhum wantazir. Innahum muntazirun. Silakan. 30. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Baik, alhamdulillah, ambil nafas.
Bersedia semua? Semua 30. 30. Baik. Saya rasa Hajar Midah tu mungkin waktu tak sama kot. Dah Switzerland kan? Mungkin cuba tengok pukul berapa entah ada orang ni kan. Tantang malam lagi. Kan? Okey, baik. Kita cuba buka. Aida tahu tu. Aida pun dulu pergi. Kita buka untuk 3 ayat kita pada hari ini insya-Allah. Dalam keadaan melihat. Bersedia semua? Semua 28. 28. Wa yaquluna mata Semua 29. 30. Baik, semua 30. Baik, terima kasih. Cuba kita tutup insya-Allah. Wa yaquluna mata qul yaumal fathi la fa'arid anhum. Sedia? Kita tutup semua 28. 28. Wa yaquluna mata Baik, semua 29. Baik, semua 30. 30. Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan 3 ayat ini pada hari ini dari segi hafazan, dari segi apa makna tadaburnya dan juga dari segi membayangkan keadaan ayat ini. Kita bayangkan tadi keadaan orang kafir dengan ego mereka. Kemudian kita bayangkan hari kiamat Allah tidak terima langsung keimanan mereka. Dan akhirnya kita membayangkan Allah ajar kepada Nabi SAW dan kepada orang Islam, tinggalkan mereka jika sekiranya mereka tetap berdegil kerana dakwah sudah sampai ataupun telah diberikan. Ya. Dan untuk orang Islam pasti akan ada kemenangannya insya-Allah. Okey perempuan, kita dah selesai untuk ayat untuk surah, maafkan saya. Kita dah selesai untuk surah As-Sajdah ini. Ini lagi ni 24 Ya, 23 atau 4? 4. Mimpi lagi Nuriah ni. Tak bila lah boleh datang ke masjid kan semua. Tak hari ada ustaz. tu dia masuk tu Hajar Midah. Tak apa, kita dengar last. Dia masuk. Assalamualaikum. Tak masuk lagi, tak sempat connecting untuk audio. Connecting. Itu lah rasa mungkin waktu dia di sana tu kot. Okey. Tu. Assalamualaikum. Hajar Midah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita baru habis. Akak dekat Zurich sekarang. Time ni lagi. Maaf. Dia berzina nonsense. Maaf ya. Jadi salam tu. Muslim lah. Muslim. Okey, baik. Kita dah selesai untuk surah As-Sajdah ini ya. Jadi cadangan semalam ada orang bagi cadangan. Surah apa yang disebut semua? Iman. Apa dia?
Ar-Rahman. Ar-Rahman Al-Insan tak nak? Al-Insan. Sajadah Al-Insan very good. digandingkan dengan Al-Insan. Ha? Kan because kita guna dalam semayang Jumaat kan better. Dia gandingkan sajadah dengan Al-Insan. Dalam sejadah kan. Insan. Al-Insan kalau ikut sunnah Nabi dia baca tu sekali, dua. Lepas tu lagi satu dia selalu baca tiap malam Bani Israel punya surah tu, Al-Isra kan. Surah Kahfi. Tu target-target surah lah yang boleh kita ketengahkan. Surah tu berapa favorite. Ya, Oh, kawan gandingan bagi surah As-Sajadah adalah Al-Insan. Al-Insan, nama pun insan. Siapa insan? Anda lah. Manusia. Jadi surah tentang diri kita, antaranya sikit pasal surah Al-Insan ini, Allah bercerita tentang golongan Al-Abrar. Insan yang hebat, antaranya adalah Al-Abrar. Abrar dalam surah. Ya. So jadi ada bantahan berkenaan dengan surah Al-Insan? Tanya macam tu terus. Setuju je. Boleh. Surah Al-Insan berada di muka surat berapa? Cuba tengok dalam Al-Quran kita. 538. Ujung. Sebelum surah. Okay. 578. Ya, 578. Ayat pun tak banyak, 31 ayat saja. 31 wahid salasin sahaja. Ya. Nampak? Di awal pun ayat pertama pun Allah tanya, kenal ke tidak insan? Mudah faham? Kenal ke tidak diri sendiri tu? Itu soalan. Hal tu kan? Hal tu kan? Adakah? Bukankah? So jadi saya mohon lancarkan untuk surah Al-Insan ini daripada ayat 1 sehingga ayat 5 sebagai persiapan lah untuk minggu hadapan insya-Allah. Lihat terjemahannya dan juga mungkin ada perkataan kalimah-kalimahnya yang kita tak pernah dengar. Jadi mohon kita lancarkan terlebih dahulu sebelum kelas kita minggu hadapan. Jadi saya harap juga Haji Hamidah di sana masih sesuai lah dengan masa kita ni. Tahu juga kan? Kakak dekat New Zealand sekarang pukul 4 pagi lah. Oh sekarang 4 pagi Sekarang 5, pukul 6. Tapi kalau join tu pukul 4 pagi dekat New Zealand. Tahajud. Itu yang tadi. Rasanya kalau pelajar-pelajar tahfiz memang mereka akan mula fresh otak mereka untuk hafazan yang baru pun sebelum subuh. InsyaAllah. InsyaAllah. Maaf kakak lambat join hari ni. Maaf. Tak apa. Itu yang kami rasa mungkin jadual dia, masa dia dah berubah tu. Kami rasa begitu tadi. Maaf. Baik, insyaAllah minggu hadapan kita bertemu lagi untuk surah Al-Insan ini. Saya doakan agar semua diberikan kesihatan yang baik. Saya doakan agar masa juga diberikan lagi untuk kita pada minggu hadapan. Masa pun satu benda yang bernilai. Kadang-kadang kita nak buat benda yang baik itu tapi didatangkan dengan kesibukan yang lain. Tak dapat juga kita nak join kan. Jadi saya doakan insya-Allah mudah-mudahan minggu hadapan semua dalam keadaan sihat, semua dalam keadaan bersedia dengan masa dan semua dalam keadaan bersedia dengan telah dibaca lancar terlebih dahulu insya-Allah. Bagi surah As-Sajadah yang lepas tolong mohon diulang, jangan malu, jangan segan. Kalau ada yang terlupa buka sahajalah. Ulang balik insya-Allah. Kita biasa dengar menghafaz itu mudah tetapi nak menjaga tu lebih mudah. Lebih mudah. Lebih susah. Menjaga tu lebih susah. Budak-budak yang menghafal ni baru ayat yang baru senang, cepat. Mereka dapat cepat hafal. Tapi nak menjaga tu
itu yang lebih mencabar. Itu lebih susah insya-Allah. Jadi sekadar itu dahulu untuk hari ini. Saya mohon kemaafan di atas kekurangan terkasar bahasa. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang dapat bersama-sama kelas pada pagi ini. Kita doakan semua kita dapat bertemu minggu hadapan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.